Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak nak kenalkan diri, MC dah panjang lebar. Just nak tahu siapa first time tengok saya. Just nak tahu audience je. So saya tahu nak tengok siapa, kan? Itu je lah. Okey. Slide hari ni agak mencabar sebab saya punya topik kena banyak tengok sini. Nak tengok sini boleh, tapi banyak kena banyak tengok sini. Sebab apa saya cakap mencabar? Sebab ada separuh sini, separuh sana. So dalam saya punya slide ataupun saya punya topik hari ni, saya open untuk mencelah. Angkat tangan, saya boleh jawab. Sebab apa? Sebab topik saya hari ni antara ataupun yang semua topik penting, tapi saya rasa topik saya yang paling penting sebab semua orang setuju. Sebab apa? Topik saya ni basically macam mana income generated. Ni kita semua dah semangat datang kat sini kan? It's either kena paksa, kena pujuk, kan? It's okay. Saya tahu sebab saya sendiri pun permulaan dalam bisnes MBA ni bukan secara sukarela. Tapi kita kena ingat satu benda. Apa-apa jadi, kita ada qada, ada takdir. Kita duduk sini sebenarnya atas izin. Betul tak? Kalau tak, kita tak boleh duduk di sini. Betul tak? So, saya punya topik hari ni basically pasal duit. So, kita memulakan ataupun saja-saja nak dengar ataupun saja-saja nak ambil tahu, last sekali ataupun main root dia, kita nak tahu betul ke boleh buat duit. Betul. Kita buatlah apa-apa perniagaan sekalipun, so-called untuk mendapatkan pendapatan sampingan. Sebut dia ada pendapatan, it's all about money. Okay. Kawan saya, Chinese friend, very close, dia sebut satu. Dia kata, Fifi, apa-apa saja yang you buat ke arah menjana pendapatan, dia kata ada satu rule of thumb. Ni Chinese dia bagi saya. Dia pun bukanlah meniaga, tapi dia buat insurans. Dia kata apa kat saya? Fifi, you meniaga apa pun, kan? Servicing, trading, you tahu kira duit, you boleh buat duit. Most of people, dia nak buat duit, tapi dia tak tahu kira duit. Bila cakap tak tahu kira duit, dia bukan as simple as RM1 tambah RM1, RM2, tak. It's all about system. Sebab tu kalau kita perasan, kadang-kadang one business, ada banyak orang buat. Ada orang within short period dia boleh pergi laju, kan? Dia boleh pergi lajunya. Ada orang dah lama dalam perniagaan ni. Contoh, siapa kenal dendeng balado? Daging dendeng balado. Siapa pernah makan? Kan? Dah lama ada kan? 5-6 tahun lepas. Tapi Khairul Amin buat jualan 1 juta 3 minit lebih. You just imagine. Macam mana boleh jadi macam tu? Sebab dia tahu strength dia. Dia tahu market dia. Dia tahu macam mana nak pasarkan. Itu beza. Ada orang buat dinding belado ni dah 40 tahun lepas dah. Meniaga, kan? Tiap kali bulan Ramadan, tak bulan Ramadan pun dia bubur dalam Tupperware, jual, kan? Terpulang lah macam mana cara jual. Tapi bila dengar Khairul Amin, kan? Baru je buat sekejap. Dia live dekat TikTok. Zaman sekarang kan? Dalam masa 3 minit lebih. 3 minit berapa saya tak ingat. Dia dah dapat jualan 1 juta ringgit. Dia berjalan. Tak, dia duduk depan tu, yeay, 1 million. Faham tak? Kenapa? Dia tahu medium perniagaan dia. Dia tahu marketing, dia tahu target. Okay. So, tanpa berlengah, hari ni saya punya topik pasal marketing plan. Sekejap. Sekejap, nak responsif. Bukan, pointer betul. Tekan satu next. Okey. Plan pemasaran. So basically
Macam mana sebenarnya dalam Amway ni? Amway ni kita kena tahu is a trading business. Bisnes ni secara general, secara umumnya dia ada dua. Dia ada banyak lagi tapi saya sebut dua. Pertama dia adalah trading. Trading ni macam mana? Saya ada satu barang. Modal saya contohnya RM3. Saya jual dekat cikgu RM4.50. Untungnya RM1.50. Bukan untung tu yang saya nak bagi tahu. Butter tu, dia bagi saya duit, saya bagi dia barang. Itu trading. Yang nombor dua adalah servicing. Servicing ni macam mana? Siapa tahu perniagaan servicing? Saya pergi barber, saya gunting rambut, saya bayar because of that service. Yes, barber, salon ada jual pomade, ada jual hair gel, ada jual shampoo dan sebagainya. Tapi dia punya main dia servicing. Dan servicing ni banyak. Ada orang buat servis, jahit langsir, jahit baju Melayu ni nak raya kan, jahit itu servicing. So Amway duduk dekat trading. Kita adalah product based business. Kita ada produk. Kita bukan head hunting. Kita bukan sign up orang dapat duit dan sebagainya. So hari ni kita akan belajar lebih lah. Dan pertama sekali, sebab semua dah ada dekat sini, and modal saya tak tahu dah keluar berapa banyak kan? Tapi untuk join Amway, siapa yang belum member, untuk join Amway modal dia hanyalah RM60. Full stop. Tak ada dah modal-modal lain. Tiba-tiba kena bawa keluar lagi beli barang sekian-sekian, tak ada. Dalam Amway tak ada paksaan terhadap belian. Bulan ni you kena beli certain amount of money, tak ada. Dan dalam Amway tak ada paksaan untuk menghadiri apa-apa occasion termasuk yang ini. Cumanya kita encourage, come, datang, learn dan sebagainya. So bila dah ada, saya nak minta satu benda. Pinjam keyakinan semua untuk percaya pada saya. Mula-mula Amway ni, bila kita nak belajar, kita kena tukar sikit. Treat Amway is a life changing business. Sebab apa pun kita buat, the way kita treat benda tu akan tengok macam mana kita punya komitmen terhadap benda tu. Sama juga dengan belajar, ni belum buat lagi. Nak belajar pun kena treat Amway is a life changing business. Sebab apa? Kalau kita masuk-masuk datang, nak try lah tengok, it's okay. Kod-kod dapat pendapatan sampingan RM300-400 sebulan. That is dangerous. Sebab apa? Awal-awal kita dah letak nak RM300-400 sebulan. Bukan tak bagus, subconscious mind tak bagus. Sebab RM300-400 kita boleh easily dapat by loan dengan adik-beradik, kawan-kawan. Setuju tak? Kalau hari ni kita terdesak hello, sebulan, tiap-tiap bulan kita, bukanlah nak kata ni, kita bahasa mudah ni kita pau. Every each kita punya adik-beradik 100, mak ke 100 tak cukup duit, dapat tak? 3 batu dapat. So saya nak bagi tahu tu, treat Amway is a life changing business. Okay. Dan saya yakin semua yang datang hari ni ada dua benda. Yang pertama, dia ada hope. Semua ada harapan. Harapan kecil, besar, subjektif. Tapi semua ada harapan at least hari ni, bila dah masuk ni, balik nanti, ada something yang aku boleh bawa balik. That's all. Terpulang. Ada orang dia nak tahu Amway ni apa sebenarnya. Ada orang nak tahu macam mana nak kira duit. Kan? Terpulang, subjektif. Tapi semua orang ada hope. Kan? Kalau orang tu tak ada harapan, dia tak datang. Dia mesti ada harapan. Sebab hari ni saya percaya, sama ada kita dah lapangkan masa ataupun kita dah berkorban masa. Sebab apa? Hari ni hari apa? Sabtu kan? Sabtu ada apa? Sekarang tengah cuti sekolah, ada wedding kan? Wedding benda yang saya suka. Sebab nasi minyak ni lain daripada kedai dan sebagainya. Dan yang kedua, everyone ada dreams, impian. Siapa yang tak ada impian, dia tak akan duduk dalam ni. Percayalah cakap saya. Sebab semua yang datang ni dia ada impian. Impian apa? Dia berharap dia dapat sesuatu daripada Amway, dan dia berimpian Amway ni at least can give something. Boleh perbaiki nilai hidup ke, kan? Mungkin ekonomi hidup dia dan sebagainya. So, please pay attention. Agak bosan sikit mungkin, kan? Tapi please pay attention sebab ini yang paling penting. Kita buatlah apa pun, kita buatlah, cakaplah dengan kawan betapa bagusnya double act. Last kali apa motif kita selain nak tolong dia? Kita nak generate income. Okay. Sebab when it come to numbers, dia straightforward sikit. Kita tak ada nak cakap benda ni macam ni, macam tak straightforward sikit. Okay, so before that,
just nak tahu juga audien supaya saya bercakap ni dalam layman, bahasa yang mudah faham. Siapa yang belum register? Sebab yang dah register mungkin ada basic sikit. Yang belum register, just nak tahu je. Supaya saya tahu saya bercakap dengan siapa. It's okay, it's okay. Okay. So saya tahu intonasi saya, tone saya macam mana. Kita dalam MWay ni, first of all, bila masuk je MWay, kan, bila kita start register je dengan MWay, benda yang pertama kita kena ambil tahu adalah marketing plan. We must understand the marketing plan. Guna produk penting. Kenal produk penting tak penting? Understand the marketing plan. Sebab apa? Sebab saya punya pengalaman, antara soalan-soalan yang ditanya bila orang masuk dalam MBA ni, benda pertama dia tanya, Fifi, apa barang yang best seller? Ada orang tanya saya tu. Saya kata, ush, penat soalan ni. Sebab very subjektif. Ada orang jual banyak ni, ada orang jual ni. Tapi saya relax betul. Apa barang yang sangat senang jual? Dia tanya saya. And then saya bagi few products. And then one question. Berapa banyak kau nak jual? Terus dia diam. Seberapa banyak yang mungkin? No. Berapa banyak? Sebab numbers don't lie. Kita tak boleh sebut seberapa banyak yang mungkin. Kita kena sebut berapa banyak. Dan dia duduk. Dia tanya saya, berapa banyak? Saya kata, okay, understand the marketing plan first. Fahamkan marketing plan. Fahamkan cara kira. Okay. Kenapa kita kena fahamkan marketing plan? Ada 3 sebab utama. Benda yang pertama adalah to get you started. To get you started. Supaya kita boleh terus bermula. Rata-rata orang bila dah sign up, start pakai barang, start bercakap dengan jiran, dia dah rasa dia dah bermula. Sebenarnya tidak. Dia baru bermain di gigi air. Bila dia faham marketing plan, baru dia bermula. Yang nombor 2, to show the plan and share this opportunity. Kita kena faham tahu, MWay has something to offer us. Kita tak faham apa benda yang MWay boleh offer, boleh tak kita offer dekat orang lain? Tak boleh. So, pemahaman kita dekat MWay akan mencerminkan macam mana kita terang MWay ke orang. Kita kena ingat tahu, orang kebanyakan, kita punya prospek, kita punya kawan-kawan yang tak tahu pasal MWay, orang tengok MWay dekat mana? Dekat paper? Tak. Dekat HQ? Tak. Yang orang yang tengok MWay dekat kita. Sebab tu kalau perasan, ada orang terang MWay, kita cakap, lain macam ada terang MWay. Ada orang terang MWay, kita kata macam, bolehlah join MWay kan, buat pendapatan sampingan, tukar barang, tukar kedai. Klise kan? Sebab semua orang cakap benda yang sama kan? Sampai kita rasa macam tahu semua tu, tapi macam mana kan? Kita kena faham itu. And then yang last sekali, to keep you going after your goal. Kita kena faham MWay ni is a business. Sama je macam business lain. Apa nature business? Ada up, ada down. The moment kita faham marketing plan, benda itulah yang akan buat kita stay. Sabar. Pergi lagi. Walaupun rasa Allah tak larat dah ni, tak apa, sabar. Sebab apa? Sebab kita faham marketing plan. Sebab tu ada orang dia join hari ni, esok dia tak buat dah. Tak lihat. Tengok susahnya kan? Satu produk pun sampai RM200, susahnya. Sebab apa? Dia tengok itu, dia tak faham ni. Believe me, the moment you faham marketing plan, 3 ni dalam genggaman, insya-Allah. Okay. And then to show the plan and share this opportunity, you need skill, not talent. Jangan rasa susah, jangan rasa macam aduh nak kena faham marketing plan kan. Yang Zaid cerita tadi pun dah tengok susahnya nak terang kan. Macam mana nak share dengan orang dengan bubuh-bubuh lagi kan. Macam mana marketing plan nak kira-kira pula, macam mana aku nak cakap. Aku ni bukanlah sesiapa nak kena bercakap depan cikgu pula, depan doktor pula, depan auditor pula kan. Macam mana kan? Sebab nak fahamkan marketing plan, nak tunjuk dekat orang, we need skill, not talent. Talent ni apa? Benda yang born with. Contohnya, menyanyi. Kan? Kita dengar orang tu, buka je mulut, Allah lunaknya. Kan? Itu born. Selalu talent ni we born with. Boleh tak menyanyi ni kita asal bakat? Boleh. Tapi kalau orang tu memang tak boleh menyanyi, dia masuklah vocal class macam mana sekalipun, akan ada sumbang dia. Born. Dia talent. Talent ni semua orang tahu. Ada orang talent dia sekian-sekian, ada orang talent dia sekian-sekian kan. Tapi untuk faham dan tunjuk marketing plan, it's all about skill. Macam mana kita nak dapat skill?
Pertama sekali experience. Sebab tu sekarang kalau untuk job interview, perasan tak? Antara benda yang dia nak apa? Experience. Demand experience sampai 10 tahun. Gaji baru 3,000. Contoh, kan? Mana orang nak dapat experience? Buat pun belum. Macam mana nak dapat experience? Do it over and over again. Tu je. Kan? Skill ni from experience. Contohnya orang menjahit. Kan? Sambil-sambil bersembang telefon macam ni, kan? Suap anak makan, kaki. Itu apa? Itu skill. Kan? Kalau orang tu tinggal menjahit 10 tahun, katakanlah anak dia jutawan, mak tak payah dah menjahit, dia tinggal menjahit 10 tahun. The day after 10 years, agak-agak dia boleh ke menjahit macam tu lagi? Tak boleh. Sebab skill ni dia ada pro and con. Apa pro skill ni? Lagi banyak kita buat, lagi istiqomah kita buat, lagi hari-hari kita buat benda tu, dia sharpen, lagi bagus kita. Apa dia punya con dia? Skill ni, bila the moment kita tinggal, kita start lose ada skill. Contoh, kalau yang biasa dengar, saya selalu sebut contoh, driving. Driving is a skill. Driving ni bukan benda yang kita hebat, benda yang kita born with, walaupun ayah kita racer. Contoh, ingat tak the first day kita pegang steering, macam mana? Kan, gugup 12 tangan kan. Nak JPJ kalau kita nak turn, macam mana? 2 tangan kan, tak boleh lepas. Pi. Macam mana kita bawa? Steady sikit. Tapi malu-malu sikit sebab apa? Ada stiker P. Kan? Okey, kita bawa after 2-3 months, kita dah agak okey, kita dah start bawa macam ni. Betul? And then, what else? Apa lagi kita buat? Kita dah start main phone. Ya, ini bukan masalah bahaya ke tak bahaya. It's skill. Siapa dekat sini bawa kereta tak pernah texting? See? Skillful driver. Kan? Dia texting. Dan ada setengah orang, dia bawa kereta sambil texting, makan. Ada tak? Siapa dekat sini bawa kereta tak pernah makan? See? Kan? Itu skill sebenarnya. Sebab tu orang tak panggil talented driver, orang panggil skillful driver. Dan skill ni boleh hilang. Contoh, accident, patah kaki, 6 bulan kena rehat, tak boleh bawa kereta. What happened the day after? The first day yang kita kena bawa kereta, gugur. Kan, tengok trafik sikit pun, ya Allah, apa ni kan? Contohnya, ataupun orang pergi haji, umrah kan, seminggu, 2 minggu, sebulan, turun-turun KLIA, tak ada orang sambut. Kan, tak ada rezeki, tak ada orang sambut, dia terpaksa bawa kereta yang dia parking. Masuk-masuk, ya Allah, kan, menggeletar. Siapa ada experience macam tu? Sebab me myself ada experience macam tu. Kan, saya drive hari-hari, baru tinggal dalam seminggu je, the next day nak kena drive, saya rasa macam Allah, banyaknya trafik. Sebab selalu naik public transport sahaja. Okey, panjang bukan 5 hari. Okey, so sebab cerita hari ni sebab duit, saya nak bagi sedikit untuk tambah keyakinan. Anyway, dia start dekat Malaysia since 1976. Siapa lahir 1976? I know ada yang before, but siapa yang lahir 1976? Dan pada tahun 2024 dah 48 tahun. Even adik yang senyum ni pun saya tahu dia lagi muda pada MW. Kan? Okay. So, dia listed dekat mainboard. Mungkin ada yang faham, ada yang tak faham, ada yang kurang faham. Mainboard ni adalah papan utama Bursa Malaysia. Mainboard. Banyak company listed dekat Bursa Malaysia, tapi not mainboard. Kadang-kadang kalau kita cuba apply loan, credit card, perasan tak dia akan tanya, is your company KLSC listed? Dia akan tanya. Kalau kita letak yes, kalau kita government tak apalah, kalau kita private. Kalau kita park yes, lagi senang. Dia dah masuk shortlisted dah. Kalau company kita bukan shortlisted ataupun bukan KLSC listed, yang bahayanya apa? Ada tolak tepi awal-awal. Saya tahu sebab saya pernah duduk dalam tempat tu. Dan MW jangan risau, MW listed dekat mainboard pada tahun 1996. Dah dia listed dekat Bursa Malaysia way before. Listed dekat mainboard papan utama 1996, 2 tahun sebelum kegawatan ekonomi. Pernah nampak tak ni hujung-hujung buletin utama TV3 kan? 5 kaunter paling untung, 5 kaunter paling rugi, 5 kaunter tiada perubahan. Semua yang ditunjuk ni adalah kaunter-kaunter dekat papan utama. Papan, ada company dia listed dekat KLSC tapi bukan mainboard, tak ada dekat sini. So ni,
Kadang-kadang kita nampak kita buat tak tahu, tapi sebenarnya Amway pernah duduk banyak kali juga, bukan every day, banyak kali juga dekat 5 kaunter paling untung. Dan ni saya bagi sikit, Amway adalah kaunter yang duduk dekat indeks emas. Apa maksud indeks emas ni? Tahun 2023 dia duduk dekat indeks emas. Indeks emas ni mudah faham macam ni je. Dia antara company yang tak pernah rugi 10 years back, 10 tahun ke belakang. Company yang tak pernah rugi 10 tahun ke belakang akan duduk dekat indeks emas. Ini nak bagi tambah keyakinan sikit. Dan ini yang pernah duduk dekat kita punya DH Market Malaysia top 30 cash rich companies. Ada tak siapa-siapa kerja dekat 30 company ni? Tak ada. Bagi tepukan dulu, tahniah, anda dah berada salah satu. So at least kita tahu. Sebelum apa-apa kita kena tahu company kita macam mana. Sebab selalunya bila dah believe, baru kita ada sedikit hati ni terbuka untuk, bukan buat pun, untuk terima dan belajar. Sebab nak belajar ni, untuk faham, pertama kena buka hati dulu. Kadang-kadang kita pandai macam mana pun, kita punya DHA banyak macam mana pun, kan, kalau pintu hati tertutup, susah nak belajar. Okay, how income is calculated. Okay, dapat masuk part yang penting. So basically Amway is a product based company. Kita ada produk. So dekat sini saya listed 2 produk. Yang pertama, kita punya all time best seller, kita punya roll on GNH. Yang kedua yang Zaid bagi tahu tadi, Nutrilite Double X. Kalau perasan, ada beberapa benda dekat sini. Yang paling besar itu adalah harga member price, kan? Kita masuk dekat Amway, if you are member, itulah harga yang kita beli. Dan harga tu adalah fix. Kita beli 1 pun RM38, kita beli 1000 pun 1000 kali 38. Sebab ada contoh antara customer-customer kita yang dah member, they don't care about the business, dia beli $1 dengan kita, the next month dia minta 20 nak bagi dekat adik-beradik, dia ask for discount. 20 kali 38, there's no discount on price. Kecuali adalah beberapa barang dia gabung, beli 2 dapatlah murah 5% dan sebagainya. Itu kena tahu. Yang nombor 2 kita tengok yang warna kelabu, yang paling kecil ni. Ini adalah suggested retail price untuk kita jual kepada non-member. Suggested. Jangan, kalau boleh jangan lebih. Cumanya sekarang nak daftar APC pun murah kan, RM20. So better daftar dulu. Kalau tidak nanti dia akan rasa tertipu. Contoh double add, beli 208, jual 260. Kita nak isi minyak air tu, kita jual dia 260. Boleh tak? Tak ada masalah, tak salah. Kan? Teorinya tak salah. Praktikalnya dia balik rumah, dia jumpa member dia, lah kau beli berapa dapat? 260. Lah, dia tak bagi tahu kat kau ke? Kau sign up RM20, kau boleh dapat harga member. Siap tolak kupon, siap. Apa yang kita buat salah? Tak jual harga non-member. Tak salah, sebab dia non-member. Tapi secara praktikalnya kita tak bagi tahu kat dia, kalau register boleh dapat murah. So dia akan rasa tertipu. Okey, tu kena pay attention sikit. So benda dalam Amway, pengiraan bonus daripada A sampai Z hanya bermain dalam bulatan merah. Yang pertama kita ada PV, point value. Every product ada point. Yang kedua kita ada BV, business volume. Business volume, BV ni sebenarnya monetary figure. Kalau perasan sama, harga 38, BV 38. Nak mudah faham lagi, contohnya kalau di KL RM1 kita sebut RM1. Kalau di Kelantan RM1. Faham? Monetary figure. Dalam Amway BV. Sebab ada orang tanya saya, kenapa tak sebut RM je? Nak bagi mudah faham macam itulah. Kan? Sebab kalau di Kelantan, kalau kita cakap ni, kalau RM1 dapat berapa? Kita akan dapat 2. Kalau kita sebut kalau RM1 dapat berapa? Kita akan dapat 5. Faham? Faham So it's a monetary figure assign. So dalam Amway ini je yang berlega dalam pengiraan bonus kita. Berapa poin barang tersebut dan berapa BV. Basically BV adalah harga dia lah. Okay, so far clear? Ini je yang akan menentukan. So dalam Amway ni, dia basically yang berubah setiap tahun adalah PV-BV ratio. Berapa nisbah PV-BV? Sebab apa? Sebab
kenaikan harga barang, inflasi dan sebagainya. Dulu 1 PV mungkin RM2. Setiap RM2 barang, nilai barang yang kita beli 1 poin. Sekarang dah RM4 or higher. For now lebih kurang 1 PV RM4. So kalau kita beli barang harga RM40 atau 40 PV, berapa approximately dia punya PV? 10. Kalau 40. Siapa yang jawab tadi? Okey. Clear So hari ini saya nak terang terus ada beberapa jenis bonus. Dalam MWay total ada orang sebut 14, ada orang sebut 16, tapi saya ambil jumhur ulama dia sebut cakap 14. Ada 14 jenis pendapatan. Dalam 14 jenis pendapatan saya tak nak terang semua. Saya nak terang yang basic. So saya akan terang, dan dia ada dua dalam MWay, dia ada core plan, dia ada core plus. Lepas tu dia ada NCA dan sebagainya lah. Hari ni saya nak terang dua. Nak terang dua benda. Yang pertama core plan. Core plan ada dua. Yang pertama performance bonus consists of personal bonus, differential bonus. Saya pergi laju sikit. Yang kedua Ruby bonus. Kemudian saya pergi core plus. Core plus ni dia banyak sikit. Nak mudah faham, core plan nasi, core plus lauk. Kalau makan nasi saja kenyang tak? Kenyang tak sedap. Okay, clear saya cakap bahasa-bahasa yang mudah faham. Core plus ada 4 yang saya nak terang hari ni. Ini semua basic. Path to bronze, bronze foundation incentive atau saya sebut BFI lepas ni, bronze builder incentive BBI, dan bronze consistency. Tengok. Kita tengok term dia pun kita dah cakap, alah apa benda pula ni. Kan? Yang aku faham kalau jual harga aku beli benda ni RM30, aku jual RM38, itulah untung aku. Tapi kan kawan-kawan, ilmu jambatan ilmu adalah segala-galanya. Okey, so dalam ke-6 ni yang perlukan pengiraan sikit, pay attention nombor 1 je. Yang lain perlu tak pengiraan? Hampir-hampir tak perlu. Yang 1 tu je performance bonus. Yang nombor 2 core plan, and then all 4 ni adalah orang panggil cukup syarat dapat. Nak mudah faham, saya bagi tahu hari ni contohnya lah, awak kalau datang kerja full 1 month, sama ada full tu 22 hari ke 24 hari, full je saya bagi tambahan 500. Perlu kira tak? Tak perlu. Cukup syarat, cukup kriteria dapat. Kalau tak cukup sehari, dapat tak? Tak dapat. Clear. So yang lain semua macam tu. So jangan pening kepala dengan term-term ni. Ini kita fikir dia punya lauk-lauk dia je, udang, sotong dan sebagainya. Nanti saya bagi tahu sikit-sikit. Okey. So ini adalah jadual performance bonus dalam MWay yang masuk dalam Malaysia. Jadual ni basically kena hafal sebab dia tak banyak. Berapa PV, ingat setiap barang ada PV yang terkumpul pada bulan tersebut akan menentukan kita duduk dekat berapa persen level performance bonus kita. Daripada 3% sehingga 21%. Kita ingat naik dia 3, 3, 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. So ada berapa? Ada 7 level. So PV dia pun naik. Kalau boleh ingat, hafal 250, 900, 1750, 3000, 4500, 7500, 12500. Ini minimum requirement for each. Okay, so macam mana nak kira? Saya bagi contoh. Katakanlah kita buat jualan sebanyak RM10,800. Banyak tak? Ya. PV, ikut nisbah PV-PV tadi, lebih kurang 2700. Saya guna nisbah PV-PV nak bagi mudah faham. Kemudian kita ada satu grup yang buat jualan lebih kurang RM1,200, PV 300. So macam mana nak kira ni? Kalau ini berlaku dalam organisasi kita. Yang pertama sekali kita tambah belaka. 2,700 campur 300 jadi berapa? 3,000. So kita tengok, kita 3,000. Kita berada dekat mana? 12. Okay, so clear So tengok tadi, kalau ada note, performance bonus consists of 2. Yang pertama personal, yang kedua differential. Personal kita punya, differential perbezaan kita dengan group. Okay, so kita tengok dulu personal bonus. Kita berapa persen? Kita 12%. Sebab ini is all our group ni. Dan tengok ni, group kita ni, dia berapa persen? Dia 3%. 300 PV tak sampai 6, masih 3%. So kita kira dulu personal bonus,
12% darab dengan 10,800. Our personal dapat 1296. Kemudian kita kira differential, perbezaan. Perbezaan ni nak kira macam mana? Tolak lah. Kita berapa persen? 12. Ni dia 12 tolak 3 9. 9% darab dengan 1,200. So dapat 108. Total bonus RM1,404. Clear? Ada orang tanya, kalau tak ada grup lagi? Tak ada grup lagi, kita kira personal je. Maksud dia apa? 12%, tak sampai 12 lah. Dia akan jadi 9%. Betul? 9% darab 10,800. If no group. Group ni kena ingat, dia membantu naikkan kita punya persen. Nampak Kita tak ada group, kita 9%. Kita ada group, kita 12%. Tetap ada differential. Apa guna differential ni sebenarnya? Differential ni dia akan differentiate. Dia akan membezakan grup-grup kita yang mana buat kerja, yang mana tak buat kerja. Kita buat kerja ke tak? Jangan terkejut sebab dalam MWay, sebab saya banyak kali hadapi soalan yang sama daripada orang yang berbeza. Dia bawah saya. Dia ni under our organisasi. Dia, katakanlah saya sign up Alif contohnya. Tapi kenapa bulan tu Alif bonus dia 1,000 plus, bonus saya RM100 je? Because of differential. Padahal Alif bawah kita. Itu nanti boleh refer back dekat upline masing-masing. Itu guna differential. Okey. Yang kedua, saya tunjuk contoh sama. Cumanya dah ada 3 grup. Tengok personal 600, A buat 600, B buat 800, C buat 1,000. Cara kira sama macam sebelum ni. Pertama sekali tentukan berapa grup PV. Total lah 6 campur A, B, C. So total ada 3,000 PV. 3,000 PV kita duduk dekat 12%. Sama macam tadi. So pertama kira personal bonus. Personal bonus mana? Ni 12%, kita 12 darab dengan 2,400, dapat 288. Kemudian kita kira differential. Differential ni nak kira dengan siapa? Ketiga-tiga. Saya pergi laju. Kalau tak faham, angkat tangan. Nampak? Okey, siapa yang tak jelas belah sini, saya jelaskan. Ini kita 600 PV, 2,400. Betul pak itu. Ke belah sana tak nampak? Nampak Stop. Okay, saya bagi our AV guy tolong buat. Kalau pakai yang kecil sikit. Okay, senang je sebenarnya. Okay. Alah, cuma tak ada ni lah. Hang duduk situ next. Boleh Okay. Tapi dia terus next lah. Tak apa lah. Boleh lah. Okay, so yang ni clear A kita tengok 12 tolak 3 9 darab 2,400. B 12 tolak 3 9 juga darab 3,200. Dan C 12 tolak 6 6 darab 4,000. So kita tambah 4 ni dapat 1,032. Senang ke susah? Tengok banyak senyum je. Jangan risau, saya punya ni tak ada quiz code. Okay, so next saya nak pergi yang ini, Ruby bonus. Ruby bonus ni basically mudah. Tadi tengok maksimum berapa? 12,500, 21%. Anyway nak bagi another 2%. Kalau grup PV kita melebihi 25,000 PV dan ke atas. Tengok 25,000 PV dan ke atas, Edwin nak bagi 2%. 2% ni nak kira macam mana? Kena ke kira personal differential? Tak payah. 2% ni apa? Gamnya 25,000 PV, 2% darab dengan jualan grup kita. Contoh, saya bagi contoh mudah. Katakanlah kita punya jualan, total grup PV kita 25,000 PV. Darab dengan 4. Ikut nisbah tadi, jualan lebih kurang RM100,000.
MW tambah 2%. 2% darab dengan 100,000. So dapat 2,000. Persen tetap sama. Jadi kalau yang ini jualan ni meningkat, yang ini pun akan meningkat. Okey. Next. Yang ni yang mudah. Kita punya lauk. Core plan dah habis. Tinggal core plus sahaja. Okey, path to bronze incentive. Nak mudah faham, MW bagi macam mana? MW nak bagi dua nilai. Bukan nak bagi kedua-dua, salah satu. Pertama RM100, yang kedua RM200. Macam mana nak dapat RM100? Kita sponsor dua. Kita taja dua orang, kita ada dua grup bawah kita yang capai minimum 3% yang kita tolong. Berlaku je structure macam ni, MW bagi 100. Kalau dapat 3, contohnya dapat je 3, MW bagi 200. Dia 2, 3 or more. Kalau 10, 10, tetap 200. Okey? Dia maksimum dia 200. Okey, so far clear? Ni mudah. Kan? Maksudnya kita ada 2 registered ABO, new ABO, capai 3%, dapat 100. Ada 3 or more, dapat RM200. Next, kita ada bronze foundation incentive. Yang ni kalau lauk dalam kita punya nasi kandar, daging masak hitam. Sedap. Sebab selalu kita ambil selalu dengan ayam je kan. Bronze foundation incentive 20%. MW nak bagi apa sebenarnya ni? MW nak bagi tambahan 20% terhadap berapa saja income kita. 20% banyak tak? Banyak. Kalau kita punya income 1,000, tambah 20% berapa? 200. So jadi 1,000 tu. Faham? Apa syarat dia? Mudah. Dia syarat dia basically structure. Minimum kita 9%, dan kita ada minimum 3 group under us yang 3%, 3%, 3%. Kita minimum 9, kita ada 3 group 3%, 3%, 3%. Mudah tak? 9, 3, 3. Cukup je yang ini, performance bonus dah kira dah. Berapa saja performance bonus kita, MW tambah 20%. MW nak reward basically based on structure. Sebab apa? Sebab ada orang, ada grup contoh A dan B. A dapat 9%, B pun dapat 9%. Sebab apa? Nak dapat 9% tak susah. Melalui jualan saja seorang-seorang boleh buat 9%. Ada orang boleh buat, tapi dia tak dapat lah ni. Sebab tak ada structure. B ada. Okay, next, bronze builder incentive. Ni banyak sikit. Ni kalau nasi lauk kita udang dan sotong 30%. Apa syarat dia? Sama macam tadi. Apa best dia sikit? Nombor lain. Tadi kalau perasan 9, 3, 3, 3. Ni sekarang kita up 15%, 6%, 6%, 6%. Persen-persen ni nak tahu berapa? Tengok balik jadual tadi. Minimum kita 15% dan ada minimum 3 orang yang dapat 666. Dapat dia syarat ni, MW tambah kita punya bonus 30%. Banyak tak 30%? Banyak. Dan yang best dia apa? Ni nama dia BBI. Saya panggil short term dia BBI. BBI dengan BFI adalah sibling. Pernah dengar tak? Air yang dicincang takkan putus. Inilah. Kalau kita dah dapat bronze builder incentive 30%, kena ingat MW dia bukan bagi or, dia bagi and or. Kita qualify yang ini. Automatic tak kita qualify yang ini? Automatic. Ini kita dapat, ini lagi lah dapat. Kita dapat total of 2, 30 and 20. So total jadi 50%. 50% sikit ke banyak? Banyak. Sebab apa? Sebab tu kadang-kadang kalau orang yang dah ada exposure dekat MW kan, ataupun dia belum buat MW, dia belum tahu pasal MW, tapi dia dah start ada exposure. Kadang-kadang kita tengok orang MW, pasal apa dia ni baru jual 5 bulan, 6 bulan dah start earn 5 figures income. 15,000, 18,000, 20,000. Sebab apa? Sebab this. Cuba bayang kita dapat full 21%, katakanlah RM10,000 performance bonus dia. Dia dapat extra 50%. Berapa total? 15,000. Betul? Banyak. Sebab tu kena pay attention. Kalau kita dah sampai dekat sini, seronok sikit. Sebab apa? Kalau kita ada nasi dan lauk kita tu penuh. Ada orang makan nasi saja kenyang. Nasi dengan lauk kenyang dan sedap. Kan? Okay. Dan last but not least, bronze consistency incentive. Ni pun sebenarnya macam duit kopi je. Kena ingat benda-benda ni term dia susah.
Amway nak bagi apa? Ini BBI. Kita achieve je, first time kita achieve, kita adalah BBI earner dan kita adalah bronze, orang bagi bronze. Amway bagi satu pin bronze. So bila kita dapat yang ni tadi, kita dapat pada bulan ke-6, maksudnya 6 kali lah. Tak payah berturut-turut, no need, tak payah konsekutif. Dapat pada bulan ke-6, Amway tambah 600 pada bulan tersebut. Bayang ni, nasi kita lauk penuh dah, bulan ke-6 masih lauk penuh, Amway tambah lagi RM600. Pada bulan ke-12 kita dapat, termasuk bulan yang ke-6 tu, dah kira 6, 7, tak dapat, 4 bulan ke-12 kita dapat, Amway tambah 1,200. Ni tak payah kira-kira, cukup syarat dapat, Okey, so saya pergi laju sikit, jangan pening-pening, jangan kerut-kerut macam tu kan, jangan sebab banyak saya tengok macam tu kan, relax. The best is tak snap. Nak tulis pun sebenarnya tak, kalau tanya saya sekarang, kalau ambil note, snap dulu. Nak tulis dia bukan tak praktikal, sebab slide ni panjang kan. Snap. Okay, so dalam Amway ni basically, kalau tanya saya, the way kita nak bagi orang faham, terpulang, tapi basic dia macam ni. Dalam Amway ni is a group of people using the same products, dan kita guna all our networking, itu je. Jangan gatal-gatal approach stranger tawar ubat gigi. Sebab apa? Dia takkan beli dengan kita. Mungkin beli susah, sebab bila kita nak offer something ke orang, dia ada 3 elements. Senang je, kenal, suka, percaya. Kita kenal dia, kita suka dia, kena suka. Kalau orang tu tak suka kita, dia takkan beli tau dengan kita. Percayalah cakap saya. Kenal saja tak cukup, kena suka, dan last kali kena percaya. So bila jumpa stranger, apa kita buat? Berkenalan. Bagi dia kenal kita dulu. Jangan terus-terus offer nak beli itu dan ini. So dalam Amway ni, all this while kita adalah consumer. We consume things kan? Kita adalah consumer. Sebab tu kalau dalam Malaysia, market consumer adalah market yang paling tinggi sekali. Saya bagi contoh kan? Pernah tak pergi McDonald? Despite of boycott, tak boycott ni, tu tapi pernah pergi McDonald tak? Best tak pergi McDonald sebenarnya? Masuk McDonald ramai tak orang? Ramai kan? Beratur, kadang-kadang kita mana meja? Kita masuk-masuk tak pergi kaunter, kita tengok dah cari meja kan? Kadang-kadang kalau weekend tu penuh kan? Pernah pergi 7E? Pernah tak 7E beratur daripada belakang sampai depan? Tak pernah. Kadang-kadang kita masuk-masuk, tak mega ke? Seorang je kita, we alone. Tahu tak? Sales 7E jauh tinggal McDonald. Sebab apa? Barang dalam 7E adalah barang consumer. McDonald, makanan, kita konsum sedap, tapi dia bukan consumer market. Hari ni makan McDonald contoh, esok makan tak pergi McDonald? Mungkin makan. Dia geleng, tapi mungkin. Kalau dapat free, mungkin tak? Mungkin. Esoknya mungkin tak makan lagi? Mungkin. Kalau dapat free, orang bagi free giveaway, mungkin makan. Dan kalau sebulan, makan tak? Seminggu lah. Seminggu hari-hari orang bagi McDonald. Mungkin tak makan. Sebab apa? Bosan. Last makan McDonald bila? Lama kan? Nampak? Last masuk 7E? Saya malam tadi baru last masuk 7E. Bukan nak beli apa pun, nak beli ada GoPro sikit untuk anak-anak, minuman dan sebagainya. Dalam Amway kita tukar. Kita consume tak? Consume. Kita mesti tetap consume. Buat Amway tak Amway kita consume. Tapi kita tambah sikit. We produce. Benda yang kita consume, kita boleh produce. Maksudnya kita. Sebelum ni siapa yang produce? Unilever. Kenal Unilever? Unilever ni banyak brand dia. Palmolive, Sunsilk. Buka belakang ada Unilever. Pak, macam hologram. Tu company besar dia. Brand-brand dia banyak. Head and Shoulder dan sebagainya. Sekarang ni, kita lah producer. Nak gosok gigi, kita ada. Nak mandi, kita ada. Senang cakap, head tutup, front to the back door. Kita punya rumah, semua barang tu, benda yang kita pakai, selama ni kita tak boleh buat apa-apa pun, kita boleh share dengan orang. Kita kena ingat tu, group of people using the same product. Sebelum ni adik-beradik kita guna, maaf, Colgate, Dali dan sebagainya. Salah tak? Tak salah. Consume. Cumanya kali ni, why not consume dengan kita? Itu je. Kita nak guna kita punya networking. That's all. Okay.
Let's start with 600 PV. Katakanlah kita start dengan 600 PV alone. Ni bisnes kan? Kita kena ada selling kan? Alone 600 PV. Maksudnya kita sendiri kena ada customer base 600 PV ataupun RM2,400 sebulan. Sikit ke banyak? Banyak juga. Betul? RM2,400 sebulan. Sikit ke banyak? Banyak. Ramai orang cakap banyak. Sebab tu last kali kawan-kawan, semua benda start dekat sini. Kenapa kita rasa banyak? Jualan. Bukan untung. Sebab kita tak treat. Awal-awal kita duduk sini, kita tak treat MBA as a business. Perasan? Siapa sini pernah berniaga ataupun masih berniaga? Ada tak? Niaga apa? Yang cakap MBA? Pokok bunga. Pokok bunga. Jualan okey? Tak okey? Tak apalah. Saya awal-awal lagi. Ada tak siapa-siapa lagi berniaga? Any. Saya just nak tahu. Saya nak share. Ada tak? Siapa pernah berniaga kuih? Nasi lemak? Anything? Kod ada jual apa-apa ke? Niaga? Niaga apa? Adik-beradik? Pasal bunga juga? Kan? Acik? Industri kecil-kecilan. Industri apa? Makanan ringan. Okey. RM2,400 sebulan jualan. Sikit ke banyak? Sikit orang berniaga. Nampak? Saya bagi contoh lah. Katakanlah hari ni kita nak start berniaga. Kita nak buat berniaga apa? Kita buka satu kemah 10x10. Kita jual nasi lemak. Ada seorang. Kita dengan wife kita ataupun kita dengan spouse kita berniaga nasi lemak. Ingat pagi-pagi orang lalu lalang. Kita nak jualan sebulan RM2,400 je. Yang kita kata banyak tadi. Sikit ke banyak? Jualan. Bukan net. RM2,400. Dapat RM2,400, tak tolak modal, tak tolak gas, tak tolak masak, api air dan sebagainya. Berapa banyak? Sikit. Sekarang semua kata sikit. Saya bukan nak betulkan atau salahkan siapa. Saya nak betulkan. Sikit, RM2,400. Kita berniaga. Kan? Kita bukan saja-saja buat email, kita berniaga. RM2,400. Start with kita punya customer base. Sikit ke banyak? Sikit. Tukar mindset. Kita ni kena tukar mindset. Think as entrepreneur ataupun business owner, bukan salesperson. Ada beza business owner, salesperson dan sebagainya. Business owner ni dia care about their customer. Salesperson ni one off. Kita kena care about our customer. Salesperson ni macam kita masuk contoh Parkson, Guardian, Watson. Setuju tak? Akan ada seorang lady salesperson harass kita. Abang nak apa? Baju macam mana, size dan sebagainya. The moment kita dah pilih-pilih, dia bawa receipt, hantar dekat kaunter, bawa. Abang bayar dekat sana. Betul? Habis kita bayar, dia buat apa? Dia buka pintu, thank you, come again. Ada tak malam dia call, abang macam mana baju muat tak? Itu salesperson. Kita beli apa-apa pun itu. Business owner ni, dia care about their customer. Contoh business owner kat Malaysia, Telco, business owner, Celcom, Digi, Maxis, kan? Dia tahu kita guna apa. Kan? Cukup hari bulan you have utilized 70% of your data, please subscribe. Tambah pula RM10. Kenapa? Dia tahu kita guna banyak mana. Itu business owner. Kan? Cukup birthday kita, this is birthday present, 2 GB of apa-apa YouTube ke apa ke. Kan? Itu business owner. Sebab apa? Dia kenal kita. Dia hantar pula, thank you for 10 years of your support. Kan? Faham? Itu business owner. Salesperson ni one off. Kita jual kat dia, dalam hati tak ada niat dah jumpa dia. Sama, dalam email macam tu. Hatta kita jual satu mouse spray pun, saya jual. Hari ni saya jual dekat cikgu contohnya. Saya tak boleh tinggal. Saya kena call. Nak cantik call 3 hours after. Sebab apa? Katakanlah saya bagi dekat dia, dekat kereta. Kenapa saya kena call dia? Takut dia letak dalam dashboard, drawer. Kebanyakan barang yang duduk dalam drawer adalah barang-barang yang kita beli tepi jalan yang tak buka-buka sampai sekarang. Cuba buka drawer masing-masing. Ada tak? Perfume dan sebagainya, pen, kan, tisu orang minta sedekah dan sebagainya. Tak kisah, anything. Kita call dia untuk mengingatkan, you have something in your drawer. Contoh. Faham? And then the next day, call lagi tak? Call ke text. Macam mana mau spray? Okey tak? Nak dapatkan feedback. Dan kita kena tahu ada berapa semburan. Kalau dia guna sehari satu, jaga agak bila habis. After a while, tanya lagi, macam mana mau spray? Ada lagi ke? Supaya apa? Bukan nak beli baru.
At least kalau dia simpan lama terperuk, dia ingat lah, pak dia ambil, dia start guna balik. Kalau tidak, kita jual dia 10 tahun pun tak datang balik. Contoh business owner. Okay, kan? Bina base pelanggan kita. Macam mana nak dapat RM2,400 punya sale setiap bulan without fail? 10 orang 60 PV. Dia matematik mudah je. 10 orang customer base yang berbelanja 60 PV. 60 PV ni jualan lebih kurang banyak. 60 kali 4, lebih kurang RM240 sebulan. Banyak tak 10 orang? Banyak tak 240? Banyak. Saya mana ada, every month tak ada sampai pun 250 saya punya belanja hangus ataupun anyway money saya. 20 orang 30 PV. 30 PV ni basically RM120 belanja hangus. Kita bukan nak suruh beli ribu-ribu dalam anyway. Apa yang dia mampu tukar. Benda yang dia memang consume. Either way they are spending. Tambah kalau kawan jauh tak apa ni, adik kita sebelah rumah ni, abang buat apa bang? Anyway dia gosok gigi masih Colgate. That is not right. Faham? Banyak tak 20 orang customer base kita? Tak banyak 20 orang. 20 orang ni sikit. Buka contact number pun lebih banyak kan. Kita jemput kenduri pun more than 1000 kan. Kita jemput 1000 orang, jemput siap cukup. Mak mana cukup lagi mak, kawan tak banyak lagi ni, tak less ni kan. Siap order lagi kad jemputan. Bila cakap buat sikit name list, nak jual ubat gigi, oh tak ada kawan lah. Tadi kahwin jemput 1000. Bila come to business, nak buat name list, tak ada kawan. It's all about mindset. Dia betul kan? Dia bisnes ni bukanlah semudah itu, tapi taklah susah sangat. Okey, ni contoh. Tengok, banyak tak orang beratur. Ni contoh orang di dalam kedai kita. Kedai consumer, tapi beratur macam McD. Kan? Tak jumpa, Maiden, Aeon tak jumpa orang beratur macam ni. Ini zaman dia limitkan. Satu kedai boleh masuk 10 orang beratur. Ini zaman yang tak ada limit. Kenapa saya cakap tak ada limit? Ada orang pakai mask, ada orang tak kemas kan. Tengok dalam macam mana orang berbelanja. Gila. Kadang-kadang kita masuk dalam kedai MW ni, tambah-tambah orang yang baru, sabar sikit. Sebab apa? Kita akan rasa macam apa benda, macam mana kau jual? Kan? Ambil barang banyak, tengok banyak ni. Tengok ni. Ini bukan mengguna sendiri ni, sasar jual. Mana ada orang guna 2 botol LOC sebulan? Kan? Sebab tu, bila tengok macam ni, jangan tengok negatif, tengok positif. Kan? There must be something yang orang buat. Sebab bukan seorang yang banyak dia ni, ramai. So sebenarnya MW ni sebenarnya boleh buat. Kena belajar, learn dan sebagainya. Okey, nak habis dah slide saya. MW ni dia ada benda-benda basic dia. Ni antara 3 most basic dalam MW kita buat, benda-benda yang kita buat: selling, servicing dan sponsoring. Menjual, servicing tu service lah. Servicing ni mudah je. Servicing ni yang akan membezakan kita as a business owner and a salesperson. Servicing. Sebab apa? Dan last kali sponsoring. Sponsoring ni bukan kita sponsor dia, no. Yes, kita sponsor. The term is sponsor. Tapi perbuatan dia adalah kita register dia dengan kita. That is sponsoring. Dia tetap kena bayar dia punya fee member dan sebagainya. Out all of this, ini adalah masa-masa yang perlu diperuntukkan. Kalau kita buat MBA, selling hanya 10%, servicing 40% dan sponsoring 50%. Kalau kita tak buat macam ni, dia akan jadi terbalik. Contoh, kita tak buat sponsoring 50%, kita akan buat selling 50%. Kita tak buat servicing 40%, kita akan buat selling 40%. Faham tak? Kalau kita buat mengikut turutan, menjual ni dah jadi mudah. Ramai orang dia buat kat sini 90% selling. Servicing dia tak buat langsung, sponsoring 10%. Itu bahaya bisnes ni. Sebab tu bisnes ni kena faham how kita nak market dan sebagainya. Ini benda ni bukan saya yang keluarkan. Saya pun ambil daripada kita punya past leaders. Dia kata Amway is not all about selling. Kita bina networking orang, group of people using the same product. Cumanya orang yang start tu adalah kita dengan networking kita. Okey, saya bagi contoh. Katakan start dengan kita sendiri 600 PV. Kita akan dapat jualan lebih kurang kita sendiri
Okay. Kita dah ada customer base. Start with us 600 PV. Berapa kalau ikut dalam jadual? 3%. Kita alone. Yang lain semua customer base kita. Bukan ABO, bukan orang yang nak buat bisnes pun. So simple, kira ni mudah. 3% darab dengan RM2,400. Ingat PV menentukan berapa persen kita. Dah dapat persen, darab balik dengan jualan. So dapat kita punya bonus bulan tu adalah RM72. Okay, next. Kita ambil contoh. Kita dah boleh buat macam ni, 600 PV. Dalam masa yang sama kita sponsor. Dalam Amway nak sponsor orang tak kisah berapa banyak pun. Nak 10, 20, 30, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Jangan sponsor ke atas ya, sponsor ke bawah. Ingat okay. So tapi dalam contoh ni saya tunjuk 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan 6 orang ni buat benda yang sama. Dia mungkin nombor berbeza, tapi kena ingat saya letak nombor ni untuk projection income macam mana. Dan ke-6 ni buat benda yang apa? Jual banyak-banyak tau. Bina group of people using the same product. Dia pun ada networking dia. Banyak ke? Tak banyak. RM2,400 sebulan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 6 3,600 campur 6 4,200 PV. 4,200 PV kita 12%. Masing-masing yang dekat sini 3%. Jom kita tengok bonus. Kita start dengan personal bonus. Kita 12% tadi kan, darab dengan 2,400 dapat 288. Differential bonus masing-masing berapa? 3. 12 tolak 3 9. 9% darab dengan 2,400 dapat 216. Seorang. Ada berapa orang tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Darab 6 dapat 1,296. So 1,296 campur dengan 288. Ini total performance bonus kita RM1,584. Apa lagi kita dapat? Kita dapat BFI 20%. Sebab apa? BFI tadi kalau perasan apa syarat dia? 9, 3, 3, 3. Kita 12, 3, 3, 3 lebih. Dan over qualified, as qualified lah. 20% daripada berapa saja bonus kita. So 20% darab dengan 1,584 dapat 31680 sen. Kemudian kita dapat path to bronze. Ingat tak path to bronze? Dapat 200, dapat 300. Dapat 100, dapat 200. 100 sponsor 2, 200 sponsor 3 or more. Kita sponsor 6 more than 2, more than 3, tapi tetap kita dapat 200. So total bonus kita 2,180 sen. Sikit banyak? Boleh lah, banyak lah tu. Tapi okey, apa kita buat sebenarnya? Kita start bina kita punya networking. Kita start tukar barang-barang kawan-kawan sekitar kita, dan kita ajak orang lain buat benda yang sama. Apa yang saya nak tunjukkan adalah next, dia punya exponential. Just imagine, ni kita tadi. Just imagine 6 grup kita ni dah buat benda yang sama. Buat apa? One layer more. 6 orang buat benda yang sama. So total dia seorang dah dapat macam kita 4,200. Tapi kita ada 6. 4,200 kali 6 dapat 25,200. Campur kita personal 600 dapat 25,800. Tahniah dulu. 21%. Maksimum dah tu. 21%. 21% ni maksimum. 21% minimum 12,500. Ni dah lebih 25,800. Jualan pun dah more than 100,000. Tengok apa yang kita dapat. Pertama kita kira personal bonus. Kita berapa persen? 21%. Darab dengan 2,400. Kemudian kita kira differential bonus. Kita berapa? 21 tolak 12. 21 tolak 12. 9. 9% darab dengan 16,800. Dapat 1,512. Seorang. Tadi ada berapa orang? 6. Darab 6. 9,072. Campur dengan personal bonus. Ingat personal bonus, differential bonus campur. Dapat 9,576. Banyak tak? Banyak. Nasi. Tu nasi, belum lauk. Makan nasi kenyang tak? Kenyang. Nak sedap. Pertama kita dapat apa? Ruby bonus. Ingat tak? More than 25,000 PV. Amway nak bagi berapa persen? 2% daripada jualan. Berapa jualan kita?
103,200. 2% darab 103,200 dapat 2064. Kemudian MA nak bagi apa? BFI 20%. Layak tak? Layak. Daripada ni performance bonus. 20% out of this 9576 dapat 1915. Kemudian MA nak bagi apa lagi? BBI 30% out of this performance bonus dapat RM2872.80. Banyak tak? Banyak. Kemudian last but not least, path to bronze, MA bagi 200. Sebab tu saya cakap tadi, nasi dengan lauk kena seimbang. Kalau kita makan nasi saja, contoh, kenyang tak? 9,500? Kenyang. Tapi tak cukup sedap. Sebab tengok beza dia. Ini adalah without Coplan, total performance bonus dah banyak. After Coplas, lebih kurang 6,000 plus lauk sahaja. Sebab tu Coplas kena ambil betul. And then dalam MWay kita ada end year bonus. Saya dah kira siap-siap dah. End year bonus saya tak nak masukkan ke dalam calculation, tapi saya bagi tahu exact figure. Katakanlah kita dapat macam ni, exact figure selama 12 bulan berturut-turut. Ini adalah end year bonus kita pada hujung tahun. Exactly. Ni nombor kira exact. Banyak tak? Dah dapat dah belum lah 16,000. Boom, MWay bagi lebih kurang 50,000 more. Sikit ke banyak? Banyak. Ada tak apa-apa nak tanya? Anyone? Yang tak faham, saya buka kepada soalan. Apa-apa saja soalan. Tak kisah, tak payah berkaitan ni pun tak apa. Sebab saya nampak banyak orang angguk je kan. Tak apa, it's okay. Sebab saya nak cerita pengalaman saya. Marketing plan ni bukan benda yang kita belajar satu hari. Saya bagi hari ni at least nak bagi big picture macam mana itu je. Jangan salah faham, kena faham hari ni tak. Cumanya dapat big picture. Tapi all the way saya explain tadi mesti ada question. Tak kisahlah apa-apa. Ada tak? Saya buka 3 soalan. Saya boleh jawab. When there is no question, there is no problem. Anything? Hang tak yalah. Ada tak? 3 questions. Anything about marketing plan ataupun nombor-nombor? Yes, sir. Saya nak faham kan. MWay kita beli barang, kita simpan stok, we buy with our own money lah. Then we approach orang yang kita kenal, daripada stok kita tu kita jual. Jadi macam tu lah. Okay, bagus soalan dia. Dia tanya macam mana tahu? MWay kita buy products as in our stock, kita simpan stok, and then kita jual kepada orang yang kita kenal barang tersebut. Okay. Secara teorinya lebih kurang macam tu, tapi bear in mind, okay? Sebab MWay is a network marketing. Benda pertama yang kita akan ajar adalah MWay tak perlukan stok, tapi apa yang dia buat bagus sebagai bisnes. Contoh, dia nak jual roll on, takkan nak tunggu ada order baru beli. Dia beli contoh 5 dulu, simpan stok, ada orang dia jual. Faham? Tapi hati-hati, sebab kita conduct network marketing. Contoh, katakanlah Ali, saya bagi nama contoh, bukan nama betul. Ali is ABO dia, under organisasi dia. Ali kata, contoh, what's your name? Syazam. Okay. Ali tanya Syazam, Syazam, ada tak stok dia orang 3? Aku tak ada stok ni, ada customer. Syazam kata, ada. Dia memang ada stok pun. Dia ada extra money, dia buy lebih sikit. Dia bagi 3 dekat Ali. And then Ali pun bagi dekat customer, jual. Ali pun dapat duit, Ali bagi dekat Syazam, bayar. Apa tanggungjawab Syazam? Ganti balik 3 under Ali. Sebab Ali is under your organisation, you kena buy balik 3 under Ali. Macam itulah. Dia boleh. Tapi kalau dekat customer, tak kisah. Kata kalau you ada 10 customer yang bukan member pun, you jual je. Sebab ada tahu berlaku beberapa benda yang macam tu. Kita jual, kita tak ganti balik PV. Okay. Ada tak lagi? Last two. Anything? It's okay Syazam. Kalau you rasa tak faham, nanti kita sembang kat belakang. Last. Dia kan ada retail price. Retail price? Suggested retail price? Means kalau kita nak buang harga pun boleh lah. Buang harga boleh, tak ada masalah. Saya bagi contoh. Berapa harga deodorant? 38. 38. Harga jual? 43.
47,5. Katakanlah kita jual dengan kita punya neighbor, good neighbor, dah duduk 11-10 tahun. Kan? Kita ajak dia jadi member, please be a member. Sebenarnya member ni sign up free je. You sign up RM20, you ada kupon RM20. You buy that deodorant 38, you tolak kupon RM20, super sign up free. Tak payahlah Ali. I nak beli dengan you je. Contoh. You jual je harga retail, dia siap. Sebab ada customer macam tu. Tak apa, you jual je harga retail, I nak bagi untung dekat you. Sebab dah member lama sangat, dia beli 38, harga suggested 47, dia jual 40. Tak kisah ikut dia. Berapa yang dia nak. Cuma jangan jual 60, 50. Sebab kalau dia Ali jual 50 dekat contoh neighbor dia find out harga dia ceiling 47,5. Katakanlah dia report dekat Amway, what happen? Salah. Itu je. Okey, last. Lepas tu dah. Ada last 2, last 3. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. 12.5. Apa? Okey, terima kasih ucapkan kepada